Tema 2, transformasi masyarakat. Okey, sekarang kita nak discuss berkenaan dengan sebab dasar campur tangan British pada tahun 1874. Okey, campur tangan di tanah Melayu. Di sini disenaraikan ada 6 sebab, 6 faktor utama yang membawa kepada kedatangan kuasa British. Yang pertama adalah kepentingan ekonomi. Okey, kepentingan ekonomi dikaitkan dengan kekayaan lah. Macam mana mereka nak mengembangkan lagi harta kekayaan negara mereka. Dan pada ketika itu telah berlakunya satu revolusi perindustrian di Eropah. Jadi bila berlakunya revolusi perindustrian, mereka memerlukan bahan mentah yang berterusan. Okay? Ini menyebabkan British mengambil langkah, macam langkah drastik lah, untuk menerokai tanah jajahan untuk menjamin bekalan bahan mentah yang tidak terputus. Perusahaan mengetim makanan yang berkembang dengan pesat telah meningkatkan permintaan terhadap biji timah. Pihak British mula campur tangan ke atas negeri-negeri Melayu yang kaya dengan biji timah dengan tujuan tersebut. Okey, dan kalau kita masih ingat, biji timah ni banyak di negeri-negeri Melayu bersekutu lah. Contoh dekat Perak, dekat Selangor, dekat Pahang, dekat Negeri Sembilan. Okey, terdapat beberapa masalah yang berlaku selepas tahun 1885 yang mendorong kepada campur tangan British di tanah Melayu, dan di sini disenaraikan juga 6 masalah yang dihadapi oleh kerajaan British yang membawa kepada kedatangan mereka untuk menjajah ataupun campur tangan ataupun menguasai tanah Melayu pada tahun 1874 tersebut. Okey, yang pertama adalah Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI yang kehilangan monopoli perdagangan di China. Sebelum ni mereka memang ada hubungan perdagangan dengan negara China, tapi ada masalah-masalah tertentu yang menyebabkan Britain ni terkeluar daripada senarai hubungan perdagangan tersebut lah. Okey, yang kedua, Sumatera dan Bali di bawah jajahan Belanda. Ketiga, pembukaan Hong Kong, Shanghai dan juga Pulau Labuan menyebabkan negeri-negeri Selat kehilangan sebahagian daripada kuasa perniagaannya. Keempat, Tanah Melayu merupakan kawasan yang masih belum ditakluki. Kelima, terdapat konsesi dan pelaburan British yang luas di negeri-negeri Melayu. Contohnya, syarikat Eropah yang memperoleh konsesi pelombongan dengan pembayaran sejumlah wang yang besar seperti syarikat Patterson dan Simon. Mereka membayar konsesi di kuantan yang berjumlah sebanyak $330,500 pada tahun 1861. Tetapi akhirnya dirampas oleh Bendahara Wan Ahmad pada tahun 1863. Saudagar-saudagar China dan Eropah juga terlibat dalam pelaburan, khususnya dalam bidang pelombongan. Pada awal tahun 1830-an, memperlihatkan lombong-lombong di Sungai Ujong, di Melaka, di Lukut telah diusahakan oleh saudagar negeri-negeri Selat, China dan juga Eropah. Sebab yang kedua yang paling jelas adalah persaingan dengan kuasa-kuasa asing. Kita tahu bahawa antara matlamat kuasa imperialis datang especially ke Asia Tenggara ni disebabkan matlamat 3G mereka lah, Gold, Gospel and Glory. Dan British sendiri sangat bimbang dengan persaingan kuasa-kuasa barat yang lain. Kebangkitan kuasa-kuasa barat, contoh dia Itali, Perancis, Belanda, Jerman dan Rusia telah mengubah kedudukan politik antarabangsa, terutamanya 1870-an lah. Kuasa-kuasa ini mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan tanah jajahan. Jerman merupakan kuasa barat yang paling dicurigai British. Dalam Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua pun kita tengok bahawa Jerman ni sangat agresif lah. Dia menjadi orang kata aktor utama, pelaku utama dalam drama peperangan tersebut. Selepas penyatuannya pada tahun 1871, kuasa ini melancarkan dasar agresif yang mengancam kedudukan British. Jerman sangat berminat untuk memperolehi Pulau Langkawi. Perancis pula nak buka terusan di Segentingkra. Rusia nak menguasai Ujung Salang, manakala Amerika Syarikat berminat nak meluaskan pengaruh dekat Terengganu. Oleh itu, British menggunakan alasan ini bagi mengukuhkan tuntutan mereka untuk campur tangan di negeri-negeri Melayu. Sebab yang ketiga adalah perubahan politik di Britain. Parti Liberal di bawah pimpinan Gladstone mula menerajui pemerintahan kerajaan selepas kerajaan konservatif pada tahun 1868. Maksudnya berlaku perubahan pemerintahan daripada konservatif kepada liberal, dan liberal telah memutuskan untuk menjalankan dasar penjajahan.
Kejatuhan Gladstone pada 1874 telah digantikan dengan Theresa Lee dan parti ini menyokong dasar campur tangan. Okey. Lord Kimberley, Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan, mengarahkan Sir Andrew Clark untuk membantu memulihkan keamanan dan melindungi kepentingan ekonomi British di negeri-negeri Melayu. Okey, dan dalam sejarah penjajahan Tanah Melayu, Sir Andrew Clark ni juga antara orang kata watak utama lah. Okey, watak yang dominan dengan tema penjajahan. Okey, yang keempat adalah pergolakan politik di Tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu mengalami pergolakan politik yang membawa kepada keadaan huru-hara. Okey, pergaduhan dalaman lah, pergaduhan dalam istana. Sultan tidak berkuasa penuh ke atas para pembesar, sebaliknya pembesar-pembesar lebih berpengaruh daripada sultan. Okey, kenapa? Sebab mereka ni kan kutip cukai, mereka diberi kawasan pegangan. Jadi harta kekayaan telah melebihi harta yang dimiliki oleh sultan itu sendiri. Keadaan ini menyebabkan mereka mengambil kesempatan. Okey, bila ada duit, biasalah kan, okey, untuk merebut konsesi cukai dan telah menimbulkan huru-hara. Dan disebabkan mereka ada duit juga, mereka disokong oleh para pelombong Cina yang ketika itu bertelingkahan antara satu sama lain. Okey, contoh yang paling jelas berlaku dalam Perang Larut, okey, antara 1861 hingga 1823 yang melibatkan persengketaan antara dua kumpulan kongsi gelap yang agresif lah, iaitu Gihin dan Haisan, di mana kedua-dua kumpulan ini nak mendapatkan kawasan pelombongan yang lebih luas. Okey, seterusnya perang saudara yang tercetus di Perak antara Raja Ismail dengan Raja Abdullah. Perang saudara di Pahang antara Bendahara Wan Mutahir dan Wan Ahmad. Perang Kelang tercetus antara dua pihak yang bersengketa, iaitu Raja Abdullah dengan Raja Mahdi. Kurang daripada keadaan huru-hara ini, saudagar dan pelabur-pelabur di negeri-negeri Melayu mendesak kerajaan British agar campur tangan dalam menangani masalah tersebut. Okey, yang kelima adalah faktor kemanusiaan, faktor yang dicetuskan oleh British itu sendiri. Maksudnya pandai-pandai mereka lah. Okey, British menganggap dirinya sebagai kuasa superior dan memikul tanggungjawab beban orang putih untuk menamatkan masalah huru-hara dan pergolakan politik di negeri-negeri Melayu. Di samping itu, mereka juga dikatakan bertanggungjawab untuk membantu kuasa yang lebih lemah. Atau dalam erti kata lain, faktor kemanusiaan ini adalah British bertanggungjawab untuk mentamadunkan bangsa yang berada dekat Asia ketika itu. Okey, dan yang tak boleh dinafikan juga adalah peranan tokoh-tokoh tertentu. Okey, tokoh-tokoh di negara barat, di negara British, di negara Britain tersebut. Okey, sokongan daripada pihak tertentu juga membawa kepada keadaan penjajahan di Tanah Melayu. Maksudnya orang lokal, okey, orang dalaman yang seolah-olah menjemput kehadiran British. Okey, sebagai contoh sokongan daripada Raja Abdullah, okey. Raja Abdullah ni telah bersetuju untuk menerima seorang resident British jika beliau dilantik sebagai Sultan Perak yang sah. Maksudnya demi kuasa pelaku dalaman sanggup menerima kehadiran penjajah. Okey, demi mengekalkan kedudukan. Okey, W.H. Reid, seorang peniaga yang berpengaruh di Singapura, juga berperanan untuk mendesak campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Tindakan Sir Andrew Clark dalam menginisiatifkan perjanjian Pangkur dan melantik Raja Abdullah sebagai Sultan Perak secara tidak langsung telah melibatkan campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Dan melalui campur tangan ini akhirnya British meletakkan residen di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, contohnya residen dekat Sungai Ujong iaitu Negeri Sembilan, seorang residen dekat Selangor, seorang residen dekat Pahang, seorang residen dekat Perak. Okey. Dan dapatlah kita rumuskan bahawa keenam faktor tadi adalah sangat mempengaruhi kedatangan kuasa British. Tapi yang paling jelas sebenarnya adalah demi mengaut kekayaan, mereka nak mengeksploitasi ekonomi bahan mentah yang ada dekat Tanah Melayu demi kelangsungan kekayaan yang mereka ada. Okey, itu sahaja yang
Boleh saya jelaskan?